Okey dah. Okey, ni adalah contoh bagi prinsip keadilan. Okey, awak boleh tengok kat sini. Okey, contoh dia. Okey, dekat sini ada 2, 4, 5. Okey, ada 5 contoh bagi prinsip keadilan. Okey, yang pertama, okey, dalam setiap kali kita membuat keputusan, okey, kita mestilah bersikap tidak berat sebelah. Okey, kemudian kita mesti ada layanan sama rata. Okey, tak ada, maksudnya tak ada perbezaan lah. Okey, mentang-mentang dia ni anak orang kaya, okey, layanan dia sama. Dia miskin, okey, layanan dia lain, tak boleh. Okey, kemudian menghormati hak individu. Kemudian ada adil mengagihkan sumbangan atau bantuan. Okey, maksudnya bila ada ada sumbangan ke yang kita nak agihkan, mesti adil ataupun sama rata lah. Maksudnya semua orang akan dapat, bukannya orang ni dapat, orang lain tak dapat. Okey, last sekali bersikap rasional. Okey, ni dia punya penerangan dia lah. Awak boleh baca. Awak dah baca kan slide ni kan? Saya dah bagi itu. Kalau tak faham, awak boleh tanya saya. Okey, faham? Untuk yang ni faham tak, Priya? Awak dah baca. Ada apa-apa soalan tak tentang ni? Contoh prinsip keadilan. Faham Okay. Kalau faham, saya tak payah terangkan lah. Okay. Terus masuk prinsip keprihatinan. Okay. Prinsip keprihatinan ni, okay, beza dia dengan prinsip keadilan. Okay. Prinsip keprihatinan ni, okay, dia adalah perlakuan yang memberikan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Maksudnya bila kita ada tanggungjawab kita, okay, kita akan gunakan prinsip keprihatinan, okay, dalam segala pertimbangan yang kita buat. Okay. Prinsip keprihatinan ni juga, okay, dia mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. Okay. Dalam membuat keputusan untuk sesuatu situasi berperi kemanusiaan, biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Okay, maksudnya bila kita nak, contoh kita nak jatuhkan hukuman, okay, dekat seseorang, kita akan gunakan prinsip keprihatinan. Kita tengoklah. Contoh macam orang ni ada buat salah. Okay, dia ada buat salah. Tapi sebab apa dia buat salah tu? Contoh orang tu mencuri. Okay, dia mencuri sebab dia lapar. Jadi kita nak jatuhkan hukuman, kita tengoklah sebab apa dia mencuri ni. Memang saja-saja nak mencuri ke? Sebab dia memang dah terdesak? Atau dia perlukan makanan untuk dia sara keluarga dia ke? Jadi kita akan gunakan prinsip keprihatinan ni dalam kita orang panggil jatuhkan hukuman kat dia. Kita tengok situasi dia. Okay, ni contoh prinsip keprihatinan. Okay, yang pertama, okay, berperi kemanusiaan. Okay, menunjukkan sikap simpati terhadap mangsa bencana. Okay, ambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Kemudian contoh yang kedua, menjaga kebajikan orang lain. Okay, melebihi kepentingan diri sendiri. Ni contoh keprihatinan lah. Okay, pemurah. Okay, menunjukkan perasaan kasih sayang dan juga kepedulian. Okay, dalam kita membuat keputusan, okay, dalam setiap keputusan yang kita buat, okay, kita mesti terapkan dua nilai ni. Okay, yang pertama, prinsip keadilan, dan yang kedua, prinsip keprihatinan. Okay. Okay, contoh dari segi keadilan. Okay, setiap kali kita nak buat keputusan, okay, keputusan yang kita buat tu mestilah tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Okay, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Okay, bukan untuk kita menangkan kita. Okay. Kemudian mesti kita jaga hak kemanusiaan. Okay, mengelakkan perselisihan faham. Maksudnya
keputusan yang kita buat ni, okay, melalui prinsip keadilan ni, maksudnya jangan keputusan yang kita buat ni boleh menimbulkan perselisihan faham. Mestilah adil lah orang panggil. Okay, dan juga membela nasib golongan yang tertindas. Okay. Segala keputusan yang kita buat melalui prinsip keadilan ni mestilah sama rata. Okay. Bukannya satu pihak saja yang mendapat kelebihan, satu pihak tak dapat kelebihan ataupun ditindas. Itu kalau kita guna prinsip keadilan. Okay, kalau melalui prinsip keprihatinan pula, okay, dalam membuat keputusan ni kita mesti elakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Okay, maksudnya kat sini, okay, kita prihatin dekat orang tu, kita nak tolong dia. Okay, last kita yang jadi mangsa keadaan. Tak boleh lah. Okay, tak boleh. Okay, kemudian menjamin keamanan dan keamanan masyarakat. Segala keputusan yang kita buat ni, impact dia tak memberi kemudaratan kepada masyarakat tu. Okay, last sekali, okay, semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Maksudnya sama rata lah, sama macam prinsip keadilan tadi. Okay, tak ada yang ditindas. Okay, semua mendapat layanan yang sama. Okay. Okay, faham setakat ni, Priya? Okay, prinsip keprihatinan dan juga keadilan. Faham tak, Priya? Faham, cikgu. Okay, seterusnya kita masuk kepada contoh strategi penyelesaian konflik. Maksudnya kat sini bila ada sesuatu konflik ni, macam mana kita nak selesaikan dia. Dia mesti kena ada strategi dia. Okay. Contoh macam awak main, okay, awak suka main bola, mesti ada strategi dia kalau nak menang. Okay. Betul? Betul. Saya tanya, saya jawab. Okay, contoh strategi penyelesaian konflik. Okay, yang pertama, okay, jika berlakunya sesuatu konflik, yang pertama awak mesti kenal pasti konflik ataupun masalah yang timbul. Okay, contoh, okay, kawan awak, 2 orang, okay, dia bergaduh. Awak tengok dia bergaduh. Okay, awak nak selesaikan dia. Awak mesti tahu masalah dia apa, konflik dia apa. Okay, sebab apa dia bergaduh. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, membuat pertimbangan moral. Okay, maksudnya awak dari sudut moral lah tengok dia bergaduh ni sebab apa, macam mana boleh jadi macam tu. Okay, okay, kemudian membuat keputusan dalam pemilihan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Maksudnya kat sini, awak nak guna apa? Prinsip keadilan ke ataupun keprihatinan? Contoh dia bergaduh berebut makanan. Okay, kalau awak nak guna prinsip keadilan, awak boleh ambil makanan tu bagi sama rata. Okay, maksudnya adil lah. Okay, kalau awak nak guna prinsip keprihatinan, 2 orang ni memang dua-dua ni tak cukup makan. Jadi kalau awak guna prinsip keprihatinan, mungkin awak boleh belanja makan ke. Okay, maksudnya awak belikan makanan untuk dia ke. Ya, itu prinsip keprihatinan. Okay, last sekali, untuk penyelesaian konflik ni, awak mesti ada justifikasi ataupun kewajaran dalam membuat keputusan. Maksudnya kat sini, okay, bila awak buat keputusan tu, awak rasa betul tak keputusan yang awak buat tu? Rasional tak? Kalau awak buat keputusan macam ni, berbanding awak buat keputusan macam ni. Okay, ni strategi dia. Ada 4 strategi. Okay, okay, ni contoh situasi yang dia bagi lah. Yang awak dah baca saya rasa ni. Ya, proses pertimbangan. Okay, awak boleh baca sendiri banyak ni.
Okey, tu saja. Okey, untuk topik ni tak banyak sebenarnya topik ni. Yang awak kena tahu, prinsip keadilan dan keprihatinan. Dua-dua ni. Bila awak nak guna prinsip keadilan, bila awak nak guna prinsip keprihatinan dalam awak menyelesaikan sesuatu konflik ataupun melakukan sesuatu keputusan. Okey, faham setakat ni, Priya? Dilema. Okey, apa maksud dilema? Okey, dilema. Contoh dilema. Saya nak bagi contoh dilema. Contoh dilema Okey. Okey, contoh awak ada temu janji ataupun ada temu janjilah dengan kawan awak. Okey, awak nak keluar. Okey, awak nak keluar jumpa kawan awak. Okey. Dalam masa yang sama, ibu awak minta tolong jaga adik dekat rumah. Dekat situ dia akan wujud satu dilema lah. Okey, awak nak pergi jumpa kawan ataupun awak nak jaga adik. Daripada situ awak akan gunalah ni salah satu prinsip konsep ni. Okey, awak nak guna keadilan ataupun keprihatinan. Mana satu awak nak guna? Faham tak, Priya? Maksud dilema tu. Dia macam kita confuse lah. Contoh macam kita nak beli barang lah. Contoh mudah. Okey, awak nak beli apa? Kalau perempuan suka apa lah? Dia suka tujuh. Dia bukan muslim. Dia suka tu lah. Kalau macam awak, Priya, apa awak benda yang awak nak beli, awak rasa? Yang awak nak sangat beli, yang awak nak ada barang. Apa dia, Priya? Tak tahu. Contohlah, saya bagi awak duit. Okey, saya bagi 1,000. Okey. Okey, contoh saya bagi awak duit 1,000. Okey. Awak ada 1,000 ni. Okey. Awak pun nak beli telefon. Okey, awak pun survey telefon banyak-banyak. Okey. Kemudian awak jumpalah telefon yang awak minat. Okey, satu awak jumpa iPhone. Okey, iPhone X. Kemudian satu lagi awak jumpa Samsung Note ke apa. Dua-dua telefon ni awak suka lah contohnya. Okey, awak suka iPhone, awak suka Android, awak suka. Okey. Telefon Samsung yang awak suka. Okey, jadi dekat situ wujudlah satu dilema. Okey, awak nak pilih yang mana? Tu yang dipanggil dilema. Okey. Faham? Faham tak? Okey. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada kita bincang jawapan yang awak hantar itu. Okey. Okey, ni soalan dia. Mana soalan dia? Mana soalan? Okey, ni untuk latihan hari tu. Hilang pula gambar. Okey. Dia bagi situasi pertama. Okey, sebagai seorang anggota trafik, anda telah menahan seorang pengguna jalan raya yang memandu lebih had laju yang ditetapkan. Setelah disoal, anda mendapati pemandu tersebut memandu laju kerana membawa
ayahnya yang sedang sakit tenat ke hospital. Okey, apakah tindakan anda? Apa tindakan awak sebagai anggota polis ni? Okey, saya tengok jawapan awak. Okey. Okey, saya baca yang awak jawab ni. Okey, saya akan menelefon ambulans untuk membawa ayahnya yang sakit tenat ke hospital. Okey, kalau yang ni masuk prinsip apa, Priya? Keadilan ke keprihatinan? Cikgu, kenapa Sasi tak masuk kelas? Okey, dia cakap line dia tak ada dekat sana. Tapi dia boleh WhatsApp saya pun tak tahu macam mana. Dia cakap line tak ada, elektrik tak ada, tapi dia boleh WhatsApp saya. Tak apalah, biar je lah dia. Okey, yang ni prinsip keprihatinan. Okey, betul. Okey, maksudnya bila awak nampak orang yang dalam masalah, awak bantu dia. Itu dah termasuk dalam prinsip keprihatinan lah. Okey, saya juga akan menasihati pemandu tersebut untuk membawa kereta perlahan. Okey, jika tidak mempunyai masalah. Okey, dengan ini kita sentiasa perlu mempertimbangkan kepentingan orang lain dan seperti yang kita hadapi. Okey, sekarang ni dia ada buat salah. Kesalahan dia adalah memandu melebihi had laju. Okey, sekarang ni dia polis trafik. Okey, dia tahan orang yang memandu melebihi had laju. Okey, melebihi had laju ni benda yang salah. Okey, walaupun ayah dia ni sakit tenat, okey, tapi dia dah melakukan kesalahan memandu melebihi had laju. Jadi polis ni, kalau awak rasa kalau awak jadi polis, awak nak saman tak dia? Priya? Tak. Tapi tugas seorang polis melaksanakan undang-undang. Macam mana tu? Polis mesti ada integriti dalam melaksanakan undang-undang. Dari situlah wujud itulah orang panggil delima. Okey. Polis ni dia nak dalam masa yang sama dia nak jalankan undang-undang, tapi dia tengok pemandu ni bawa ayah dia yang sedang tenat. Tapi kalau dari sini, okey, walaupun dia bawa ayah dia yang tenat, tapi dia dah melakukan kesalahan. Okey, dia melanggar undang-undang. Jadi polis ni kena ambil tindakan jugalah. Okey, sebab yang dia buat ni benda yang tak betul. Okey, dia memandu laju. Okey, bila memandu laju ni maksudnya dia boleh membahayakan orang lain, bukan sahaja dia, tetapi juga orang lain yang ada dekat sekeliling dia. Okey, dia boleh je awal-awal telefon ambulans ambil ayah dia dekat rumah, tak perlu bawa laju-laju. Okey, jadi polis ni bolehlah nak saman dia. Tapi pada masa yang sama, walaupun dia dah gunakan prinsip keadilan, okey, saman, okey, tapi dia juga guna prinsip keprihatinan, iaitu dia tolong telefon ambulans. Betul lah tu. Okey, untuk soalan kedua. Okey, Florin. Okey, Florin bekerja di sebuah kedai kasut terkenal. Florin tidak mampu membeli kasut yang dijual di kedai tersebut. Okey, maksudnya dia tak ada duit lah nak beli kasut. Okey, pada suatu hari, dia mencuri sepasang kasut sukan untuk anaknya yang akan mewakili sekolah dalam acara sukan. Okey, anda yang bekerja di kedai tersebut juga telah melihat perbuatan Florin. Apakah tindakan anda? Okey, jawapan awak. Okey, saya akan menasihati Florin agar dia tidak membuat perkara tersebut, dan jika dia tidak mampu membeli kasut tersebut, saya akan memberikan dia duit ataupun saya akan memberikan kasut tersebut untuk dia. Oleh dengan saya jujur tidak berperkara yang tidak baik.
Okay, awak cakap awak nak beli kasut untuk dia. Okay, katakanlah kasut tu mahal, awak pun tak mampu nak beli. Macam mana Priya? Macam mana Priya? Okay, yang ni untuk situasi ni dia berbeza dengan yang atas tadi. Okay, yang atas tadi, okay, polis orang tu dia lakukan kesalahan sebab dia nak bawa ayah dia ke hospital. Jadi polis tu dia bolehlah guna prinsip keprihatinan. Maksudnya dia tolong. Okay, kalau macam ni, okay, anak dia nak wakil sekolah dalam acara sukan. Awak kumpul duit. Kenapa awak pula nak kena susah payah untuk bantu dia, padahal bukannya benda ni penting sangat pun. Maksudnya macam tu. Okay, jawapan dia, okay, yang betul lah. Saya bagi yang betul lah. Okay, Flori ni dia curi kasut. Okay, tu dah satu kesalahan. Kemudian kasut tu dia bagi dekat anak dia yang wakil sekolah. Maksudnya bendanya bukannya benda yang orang panggil macam yang tadi lah, situasi atas tadi, okay, yang melibatkan nyawa. Maksud benda ni saya boleh buat. Saya curi, saya nak bagi alasan anak saya nak wakil sekolah. Tak boleh lah. Jadi dekat sini kita kena guna prinsip keadilan lah. Awak tak perlulah awak pula yang nak masuk. Kalau macam tu dia dah termasuk dalam mana tadi? Mana? Mana hilang tadi? Okay, ni. Okay, awak cakap awak nak bantu dia. Kemudian awak pula susah-susah nak kumpul duit. Awak dah termasuk dalam ni lah. Okay, awak dah menjadi mangsa keadaan. Okay, jadi dalam prinsip keprihatinan, walaupun awak prihatin dekat dia, okay, awak nak belikan kasut, janganlah sampai awak pula yang jadi mangsa. Awak pula yang susah-susah kena kumpul duit. Ni dah kira dah tak betul lah tu. Okay, masuk kat sini, okay, dia dah salah. Dia dah curi kasut. Okay, tapi benda tu bukannya yang melibatkan nyawa ataupun penting sangat. Jadi awak boleh je jalankan laksanakan hukuman dekat dia ataupun awak gunakan prinsip keadilan. Benda yang salah tetap salah. Okay. Walaupun kalau awak ada duit, itu dah masuk prinsip keprihatinan lah. Kalau awak dah tak ada duit, awak pula kena kumpul duit nak bayar kat dia, awak dah jadi ni. Okay, awak pula yang jadi mangsa keadaan. Tengok juga situasi dia macam mana. Okay, kalau setakat kasut tu murah RM50, awak ada duit beribu-ribu, awak nak belanja dia, tak apa. Ni kasut harga RM1,000, awak duit pun tak cukup, awak pula nak pergi belanja dia. Dan awak nak ikut prinsip keprihatinan. Okay, dah sekali awak yang jadi mangsa keadaan. Okay, faham tak penerangan saya tentang tu? Priya? Okay. Okay dah. Okay, untuk topik ni ni sajalah. Okay, yang awak perlu tahu. Okay, apa beza prinsip keadilan? Okay, apa prinsip keprihatinan ni? Okay, lepas tu, okay, contoh-contoh dia. Contoh keadilan, okay, contoh keprihatinan. Okay, strategi dalam menyelesaikan konflik. Ada 4 ni. Okay, strategi dia. Okay, kepentingan dia.
Keadilan ni dengan keprihatinan ni. Okey. Ada apa-apa soalan, Priya? Okey, kalau tak ada, kelas kita tamat dekat sini saja. Okey, minggu depan kita akan masuk tajuk lain. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa dah boleh live kita punya kelas hari ni. Okey, sama-sama.